Nilai hormat menghormati ini bermaksud kita memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberikan layanan secara sopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Nilai hormat menghormati ini juga memberi maksud kita menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberikan layanan yang sopan. Hormat menghormati ini amat penting untuk memastikan masyarakat atau seseorang itu hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Tidak mustahil jika hilang rasa hormat dalam diri kita ini. Jika tiada rasa hormat pada sesama insan, ia akan menjadikan suasana huru-hara kerana pergaduhan yang akan berlaku antara satu sama lain. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya amalan hormat menghormati dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, ibu bapa atau orang dewasa haruslah menjadikan contoh yang baik kepada kanak-kanak kerana tabiat orang dewasa akan menjadi ikutan kepada kanak-kanak. Jika semua orang mengamalkan nilai hormat menghormati sesama jiran, sesama keluarga atau orang sekeliling, ini akan memberikan pengaruh yang positif kepada kanak-kanak. Sikap hormat menghormati ini perlu ada pada setiap individu, tidak kira tua, muda, kaya, miskin. Sikap hormat antara satu sama lain perlu ada untuk memastikan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Penat pula. Penat abang kerja tadi. Aduh. Dahaga pula. Aduh. Kak Nan, nak air tak aku tolong buatkan sekali? Kak Nan, nak air aku buatkan tadi. Terima kasih. Nilai tolong-menolong. Nilai tolong-menolong ini bermaksud kita membantu meringankan beban seseorang yang memerlukan, sama ada berbentuk tenaga, keuangan, nasihat dan makanan. Islam menggalakkan kita untuk mengamalkan sifat tolong-menolong sesama manusia. Dalam kehidupan, seseorang manusia tidak mampu bersendirian dan sentiasa memerlukan bantuan serta pertolongan daripada orang lain untuk melakukan sesuatu yang sukar. Tolong-menolong merupakan suatu kewajipan bagi setiap manusia. Sifat tolong-menolong akan dapat membantu orang lain. Jika kita memerlukan bantuan pula, tentu orang lain akan menolong kita pula. Dengan tolong-menolong ini, kita akan dapat membina hubungan baik sesama manusia. Tolong-menolong juga dapat memupuk rasa kasih sayang antara jiran tetangga dan sesama ahli keluarga. Melalui pertolongan yang diberikan kepada orang lain, sebenarnya kita menolong diri sendiri. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk menolong orang lain. Dengan menolong orang lain, hidup kita akan terasa bermakna dan jauh dari rasa kekecewaan pada dalam diri. Tuhan akan membalaskan segala kebaikan yang telah kita lakukan. Pertolongan yang diberikan tidak semestinya dengan harta dan wang ringgit, tetapi boleh juga kita hulurkan dalam bentuk fikiran dan tenaga. Oleh itu, marilah kita tolong-menolong kerana sesungguhnya buat baik dibaik, buat jahat dibalas jahat.
B, tolong aku sedia baju dengan buang sampah. Apakah kau suruh aku buat buang sampah dengan sedia baju? Kejap lagi aku buat. Banyak ni sampah. Nilai baik hati ini bermaksud sikap yang sentiasa mengambil berat perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Baik hati juga bermaksud kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberikan bantuan dan sokongan yang moral secara tulus ikhlas. Nilai baik hati ini juga kita berasa belas kasihan, bertimbang rasa terhadap orang yang berada dalam kesusahan, berasa bermurah hati dan saling memahami terhadap orang yang bermasalah. Nak beli ni tapi mahal sangatlah, tak cukup duit. Nak pinjam mesti untuk pasik ni. Tapi dapat duit siapa ni? Teringin sangat nak beli benda ni. Kau nak beli apa? Aku nak beli juga. Biar aku pakai sekali untuk kau. Sebab korang aku sikit je. Okay. Kau nak bayarkan sekali untuk aku ke? Barang ni mahal kot. Terima kasih. Nilai bekerjasama. Bekerjasama ini bermaksud bekerja atau berbuat sesuatu bersama-sama dengan cara saling membantu dan menyumbang tenaga untuk menyiapkan sesuatu kerja dalam kadar yang banyak. Kerjasama adalah interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia kerana manusia adalah makhluk sosial yang paling memerlukan bekerjasama. Kerjasama boleh juga berlaku apabila individu yang bersangkutan mempunyai minat dan kesedaran yang sama untuk bekerjasama bagi mencapai tujuan dan minat bersama. Bekerjasama ini ialah amalan yang dapat mewujudkan semangat positif antara ahli masyarakat atau ahli keluarga terutama untuk memastikan sesuatu tugasan itu mampu dilaksanakan dengan berkesan. Amalan ini dia memberikan satu semangat kepada kita bahawa tugasan ini walaupun berasa berat tapi mampu diselesaikan dengan baik sekali kerana semua pihak dia menghulurkan bantuan dan tangan. Keadaan ini menjadikan semua perkara yang bermasalah dapat diatasi dalam masa yang singkat dan mudah sahaja. Jika amalan ini diamalkan dalam kekeluargaan, sudah pasti dapat merapatkan hubungan silaturahim lagi kerana semua ahli keluarga saling mengenali antara mereka dengan lebih akrab. Kekerapan mereka berjumpa ketika melakukan aktiviti bersama. Kekerapan mereka berjumpa ketika melakukan aktiviti bekerjasama menyebabkan mereka saling memahami akan kekarenah masing-masing.
Nilai jujur. Jujur ini bermaksud keselarasan antara benda dengan kenyataan yang ada. Sekiranya sesuatu benda sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan dan juga pada perbuatan seseorang individu itu. Jujur juga bermaksud kita bercakap benar, mengaku kesalahan, tidak mengambil harta orang lain, benda orang lain, memulangkan kembali hak orang lain yang kita telah ambil. Jujur merupakan sikap yang ada pada diri manusia, akan tetapi kebanyakan manusia dia sulit menerapkan sikap jujur pada dirinya. Jarang sekali orang yang benar-benar jujur. Sikap jujur harus ditanamkan pada diri kita sendiri. Menerapkan sikap jujur pada kanak-kanak adalah perkara yang sangat penting kerana dengan mengajar mereka berkata jujur, menerapkan sikap jujur pada seorang kanak-kanak adalah perkara yang sangat penting kerana dengan mengajar mereka sifat kejujuran akan membiasakan kanak-kanak untuk berkata dan bersikap jujur walaupun melakukan kesilapan yang besar. Sikap jujur seharusnya ada pada diri setiap orang, baik seorang pemimpin, pengusaha, guru, pengawal, pedagang dan atau orang biasa. Kita seharusnya sentiasa menanamkan nilai kejujuran pada diri kita sendiri untuk menjadikan orang yang jujur dan contoh kepada generasi yang akan datang. Oh, duit. Aku boleh beli macam-macam ni. Boleh lah satunya ni. Kedai nak beli aiskrim. Tadi duit ada kat sini. Mana? Tadi ada first kat sini. Dah ada duit dalam tu banyak. Kat mana letak? Kak, kau ada ambil duit aku tak kat atas tu? Ada purse duit RM10 dalam tu. Ada ambil tak? Aku ni hilang lah nak beli aiskrim. Tadi duit hilang pula. Ada nampak tak? Duit kau? Oh, duit atas tu ke? Oh, duit kau ke? Oh, tadi aku nak beli barang. Duit tak cukup. Aku pinjam duit kau. Ni ada baki sikit. Ambillah balik. Aku pinjam. Nanti aku pulang balik. Kesimpulannya, dalam memupuk nilai-nilai murni kepada kanak-kanak, kita tidak boleh memandang remeh kepada perkara yang sebegini kerana ia sangat penting bagi kehidupan yang lebih cerah kepada kanak-kanak. Orang dewasa juga merupakan watak yang paling penting dalam memupuk sasiah yang baik pada kanak-kanak, terutamanya ibu bapa. Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa sangat penting dan akan memberi impak yang sangat besar dalam pembentukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. Tambahan pula, ibu bapa haruslah menitik beratkan bahawa anak-anak sangat penting. Tambahan pula, ibu bapa harus menitik beratkan bahawa kanak-kanak sangat memerlukan perhatian. Tambahan pula, ibu bapa harus menitik beratkan bahawa kanak-kanak sangat memerlukan perhatian dalam hal seperti begini. Oleh itu, setiap ahli keluarga perlulah memupuk dan menerapkan nilai murni pada kanak-kanak agar mereka sedar bahawa nilai ini sangat penting untuk menjadi insan yang lebih baik pada masa yang akan datang ataupun masa yang akan. Oleh itu, setiap ahli keluarga perlu memupuk dan menerapkan nilai murni pada kanak-kanak agar mereka sedar bahawa nilai murni ini sangat penting untuk menjadi insan yang lebih baik.